Pada masa ini, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun MIDAK memberi perhatian khusus kepada pembangunan perusahaan PKS, mikro dan koperasi, terutamanya dalam menangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh usahawan semasa dan pasca COVID-19 bagi mencapai hasrat dan matlamat yang digariskan dalam garis dasar Keusahawanan Nasional atau DKN 2030. Kita hanya mempunyai tempoh 10 tahun untuk melaksanakan ini dan mencapai matlamatnya. Hal ini amat penting kerana kesan penularan wabak COVID-19 terhadap usahawan tempatan perlu ditangani dengan lebih agresif, spesifik dengan menggunakan sumber kewangan dan kepakaran yang ada pada kerajaan. Dengan itu, maka soalan berhubung dengan istilah kereta terbang sebenarnya merupakan super drone mengikut konteks sebenar dalam industri air mobility. Industri ini mempunyai potensi yang tinggi di pasaran tempatan dan antarabangsa. Di samping boleh diaplikasikan pelbagai sektor yang lain, air mobility ini juga turut dilengkapi dengan teknologi terkini seperti artificial intelligence, big data, mobility and internet of things yang kini sedang berkembang pesat terutamanya di peringkat antarabangsa. Projek air mobility yang ada pada masa ini diterajui dan dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta. Projek ini tidak melibat sebarang peruntukan daripada kerajaan ataupun Kementerian MIDAK. Hanya MIDAK berperanan sebagai pemudah cara kepada pembangunan usahawan PKS tempatan dalam industri yang memfokus kepada perkhidmatan drone dan super drone. Industri air mobility ataupun urban mobility merupakan industri yang berpotensi dan berupaya membuka peluang kepada satu bidang keusahawanan yang baru yang boleh dikomersialkan. Namun begitu, keutamaan MIDAK pada masa ini adalah untuk melaksanakan program inisiatif telah ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan usahawan PKS mikro koperasi yang terjejas akibat wabak COVID-19 dapat terus dibantu dalam meneruskan perniagaan mereka. Sekian. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Menteri atas penjelasan dan juga semacam mengiyakan bahawa industri super drone, Elias, kereta terbang ini mempunyai masa depan yang baik dan terbuka luas untuk dimanfaatkan, dan segala bunyi-bunyi bising pada sesi yang lalu di bawah kerajaan yang lalu daripada sebelah pembangkang ketika itu adalah suara-suara yang agak sombang. Ya. Hari ini ternyata ianya dipersetujui. Cuma soalan saya kepada Menteri, kalau kita lambat dalam industri ini, kita akan ketinggalan. Dan industri ini di negara kita diterajui oleh anak-anak bumi putera, syarikat nombor 3 terbaik, terbesar di dunia dalam industri drone, super drone ini. Jadi kalau kita mengabaikannya, kita sudah menolak peluang-peluang yang terbuka kepada anak-anak kita dan juga usaha untuk mencapai pembangunan di bawah industri 4.0 ini. Jadi apakah ataupun bilakah mungkin kerajaan akan mengambil daya usaha yang lebih aktif untuk mengenengahkan industri ini? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, kita banyak yang mencemuh ataupun mencaci apabila kita katakan kereta terbang dahulu, ya, oleh menteri yang dahulu. Tetapi sebenarnya istilah kereta terbang itu diguna pakai sebagai generic name untuk urban mobility, khususnya di Amerika. Contohnya di masa sekarang di New Hampshire telah menubuhkan undang-undang untuk mengadakan air taxi berlandaskan eVTOL ataupun vertical landing and vertical take off and landing vehicle. Jadi dalam keadaan demikian,
istilah yang diguna juga adalah kereta terbang. Tetapi kereta terbang bermakna drone dan super drone yang boleh diguna pakai menjadi kereta di urban centers mengatasi masalah trafik. Jadi dalam keadaan demikian, Datuk Yang Tua, bahawa Kementerian MITI, kementerian saya telah memberi facilities kepada pembangunan khususnya perkara yang mempunyai high teknologi. Tetapi apa yang kita belum ada ialah kepakaran yang khusus untuk membangunkan teknologi ada hubung kait dengan urban mobility ini. Satu. Yang kedua, kita belum lagi mempunyai dasar dan garis panduan yang khusus. Ketiga, kita belum lagi mempunyai undang-undang yang khusus. Jadi dalam keadaan constraint yang sedemikian itulah maka kita melihat private sector masih membangun perkara ini hingga pada satu tahap nanti apabila 3 kementerian iaitu Kementerian Usahawan, Kementerian Antarabangsa dan Industri dan juga Kementerian Pengangkutan membuat satu dasar disarankan kepada kerajaan untuk diterima oleh kerajaan sebagai satu dasar perundangan dan sebagainya, menggariskan untuk membangunkan industri ini secara sendirinya kita akan buat juga. Tetapi yang berhormat, kita tidak melupa bahawa teknologi drone, teknologi Internet of Things, teknologi artificial intelligence masih diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan. Jangan bimbang, Yang Hormat, kita tak lupa. Ya, Mas. soalan tambahan. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Muhammad. Lama berdiri. Muhammad Speaker. Lebih awal. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan takziah kepada mangsa-mangsa letupan bom di Beirut yang mengorbankan lebih 100 nyawa setakat ini. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri, saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ahli Parlimen Parit Sulong pada masa itu pengurusi PAC 28 November 2019. Jika saya dapat bacakan kenyataannya, PAC Parlimen mendapati Malaysia Industrial Government of High Technology MIGT pada masa itu sebuah syarikat di bawah JPM telah meluluskan pelaburan kepada projek ini sebanyak 20 juta. Yang Berhormat Menteri sebut tadi bahawa projek ini dibiayai sepenuhnya oleh sektor swasta dan ini telah pun disahkan. Dana ini disalurkan oleh VTSB kepada AVSB pada 1 November 2019. Kalau ia ditanggung oleh swasta, maka apa jadi pada dana 20 juta ini? Terima kasih. Silakan. Yang Hormat, terima kasih Yang Hormat bagi tahu saya ni. Sebab di parlimen ni Yang Hormat, kalau saya berbohong, saya boleh dikata mengelirukan dewan. Saya hanya jelas apa yang saya tahu. Jadi kalau Yang Berhormat ada tahu tu, terima kasihlah. Dan saya galakkan banyak lagi duit-duit kerjaan untuk memberi untuk pembangunan industri ini. Kerana industri ini pada masa sekarang pun sudah mencapai tahap 15 bilion di seluruh dunia. Ya. Hanya untuk drone saja. Belum lagi sampai ke super drone dan drone-drone yang besar yang diguna pakai oleh pihak Amerika sebagai surveillance vehicle dan sebagainya. Jadi Yang Berhormat, saya tak boleh memberitahu apa terjadi kepada kewangan itu juga. Oleh kerana kalau dah disumbang, saya cukup yakin kementerian yang menyumbang sumber kewangan ini mengguna pakai dan memantau pembangunannya, progresnya dengan izin. Jadi dalam keadaan demikian saya tak boleh menjawab apa yang saya tak tahu. Boleh sikit lagi. Betul. Minta. Boleh. Betul, soalan tambahan lagi. Yang Berhormat Menteri. Satu sebelah sini. Satu soalan. Silakan Yang Berhormat Pontian. Terima kasih. Daripada industri kereta terbang, mungkin lebih elok industri kereta elektrik. Apa pandangan Menteri? Yang kemudian satu lagi ialah dasar keusahawanan nasional 2030. Saya ingin tahu berapa banyak usahawan baru dari segi industri seumpama ini ingin dilahirkan mengikut Global Entrepreneurship Development Index. US nombor 1, UK nombor 4, Kanada nombor 3, tapi Malaysia nombor 58. Jadi banyak lagi kerja-kerja untuk dasar keusahawanan nasional dan dalam industri permotoran. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kalau Yang Berhormat fokus kepada industri pemotoran ataupun vehicle industry, kita melihat bahawa
Proton dahulu dan dasar kerajaan pada ketika itu adalah stumbling block kepada pembangunan industri otomotif di negara ini. Kerana kita lihat bahawa satu lagi ialah tax yang kita kena kepada imported car dan sebagainya, dan Proton itu mendapat special treatment oleh pihak kerajaan. Jadi ini telah membantu banyak kereta-kereta industri ataupun syarikat-syarikat besar kereta nak melabur di Malaysia berpindah ke Thailand. Contohnya BMW dan sebagainya. Jadi dasar itu perlu dilihat semula. Saya cukup yakin memang perlu untuk membangunkan industri otomotif di negara ini. Tapi yang Muhammad, kalau Muhammad sebut electric vehicle ni, sebabnya EVTOL ni sebenarnya berhubung dengan electric car, Muhammad, sebenarnya. Itu lagi menunjukkan satu kelemahan daripada sudut kita membuat dasar dan perundangan. Saya menerima hakikat bahawa dasar ekonomi, dasar kita berhubung dengan electric car ini juga melakukan masa yang begitu panjang meluluskan undang-undang menggunakan electric car dan electric motorcycle. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, contohnya China, kalau yang Muhammad pergi ke Shanghai, pergi ke Suzhou, satu bandar yang 4.5 million penduduk, mempunyai 90%, 4 lebih million motorcycle di sana ialah electric motorcycle. Tetapi tidak ada halangan daripada sudut perundangan dasar yang ada kepada mereka. Di sini kita mempunyai dasar-dasar yang mungkin masih tak mencukupi untuk kita adapting kepada elektrik ataupun teknologi baru ni dalam automotive industry. Terima kasih.